السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahrul Madi jilid 20. Kita sampai pada muka surat 137. Muka surat 137. Masalah dua ayat akhir suratul Baqarah dan kelebihannya. Kita masih lagi duk cerita tentang dua ayat akhir suratul Baqarah. Start daripada amanar rasulu bima unzila ilaik tu, sampailah kepada last sekali Allah kata fansurna alal qaumil kafirin. Tu dua ayat akhir suratul Baqarah itu dia ada kelebihan dia. Sesungguhnya telah lalu disebutkan beberapa kelebihan dua ayat itu, seperti yang akan datang ini. Yang pertama, kelebihan yang pertama, siapa membaca akan dia malam hari, maka padalah baginya qiyamul lail. Siapa yang baca ayat amanar rasulu bima unzila ilaik ni sampai habis fansurna alal qaumil kafirin ini pada waktu malam sebelum tidur, dia kata Allah bagi pahala ke dia, besar pahala yang dia dapat itu seumpama pahala orang yang bangkit qiyamul lail di tengah malam. Seumpama pahala begitu. Bukan kata bila baca tu tak payah bangkit qiyamul lail dah. Tapi pahala yang dia dapat tu besarnya seumpama pahala orang yang bangkit untuk buat qiyamul lail. Begitu. Kedua, siapa yang mengamalkan dia serta ayat kursi dan lain daripadanya kemudian daripada sembahyang, nescaya aman daripada tanggal iman. Itu dia. Barang siapa yang amalkan ayat kursi dan dua ayat akhir suratul Baqarah ini, insya-Allah dia akan terpelihara iman dan iman dia tidak tercabut mudah-mudah. Oh tuan-tuan, jangan buat pasal dengan iman tercabutlah ni. Anak saya sekolah rendah. Hak seorang tu baru darjah 3. Tadi petang tadi balik-balik mai, ayah dia kata, "Tengok lidah iman kalau apa?" Dia tengok. Tu budak-budak sekolah rendah. "Ayah, tengok lidah iman kalau apa?" Dia kata, "Biasalah. Kalau apa?" Dia kata, "Kalau merah." Alhamdulillah dia kata. Ni pasal apa? Kawan-kawan di sekolah duk cerita. Hari itu balik abang kata minum ayam mineral cap apa dia kata, bila minum lidah jadi hitam, nak mengucap tak boleh, baca Quran tak boleh. Dia kata ni depa abang pula buah kismis pun tak boleh juga ayah dia kata. Ni pasal apa pula? Kismis pun Kristian buat juga dia kata. Siapa abang kata? Di sekolah kawan-kawan semua abang dia kata. Kalau makan lidah jadi hitam juga. Kita kata dialah kismis tu kalau hitam. Kita kata ayah ni tak percaya. Orang Kristian duk buat orang Islam lah ni. Budak-budak sekolah nak duk sembang macam tu. Tuan-tuan, benda ni misteri tuan-tuan. Kita pun tak tahu betul tak betul. Kita pun tak tahu betul tak betul. Tapi orang Melayu kata kalau tak ada angin takkan pokok bergoyang. Kita tak tahu betul tak betul. Kita nak mengiyakan pun tidak ada satu sumber rasmi mengiyakan benda ni. Kita nak menidakkan pun tidak ada satu sumber rasmi yang berani menafikan keras-keras benda ni. Pokok pangkalnya kita takut. Kita duk kata tak apa, pasal apa? Orang kampung kita tak ada lagi yang kena, orang negeri kita tak ada lagi yang kena. Kita tahu mana kata tak ada lagi yang kena. Tuan-tuan sedar tak sedar kekuatan mereka lah ni. Persatuan Ulama Malaysia cuba buat buku komik. Cuba buat satu buku komik yang dalam buku tu menceritakan tentang hujah di antara pihak Kristian dengan pihak Islam. Berhujah. Dibuat hujah Islam dengan Kristian ni dalam bentuk komik. Nak bagi budak-budak baca, nak bagi budak-budak reti. Jadi benda-benda macam ni duk berlaku.
dalam masyarakat kita. Jadi persatuan ulama buat buku macam ni, nak lawan balik, nak bagi budak-budak di sekolah ni baca, dia reti bahawa Islam itu betul, dia reti bahawa Kristian tak betul. Maka dia tidak perlu tinggal agama yang betul pi kepada hak tak betul. Tujuan persatuan ulama buat buku tu sebar dalam masyarakat. Tuan-tuan tahu apa jadi? Persatuan Kristian buat surat petition kepada Kementerian Dalam Negeri, minta supaya ban buku tu, dan buku tu kena ban. Buku tu kena ban. Persatuan Ulama Malaysia menerima satu surat daripada Kementerian Dalam Negeri mengarahkan stop buku tu daripada diedarkan. Kita tidak boleh nak sebarkan kebenaran agama kita sendiri. Sedangkan risalah-risalah Kristian ni tuan-tuan tersebar merata tempat. Merata tempat. Kawan-kawan yang duduk Taman Pelangi, taman apa ni duduk dekat ni, mereka pun terima buku risalah Kristian, terima. Bungkus dalam plastik elok, bubuh dalam postbox, terima. Tapi buku dia tak kena ban. Buku nak cerita kata Islam betul, Kristian tak betul, dia arahkan supaya ban. Dalam keadaan yang macam ni, tuan-tuan boleh rasakah anak-anak kita selamat? Dengan da'iyah yang ada begitu punya banyak, kita boleh rasakah kita selamat? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sesuatu perlu dilakukan. Sesuatu perlu dibuat untuk mempertahankan akidah umat Islam. Berapa ramai yang memohon, yang meminta supaya dibenarkan tinggal agama Islam, nak pergi agama lain. Kita tidak boleh halang, kita tidak boleh tahan, kerana perlembagaan kita menjamin kebebasan beragama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dengar sekali, kita semangat sekali, lepas itu kita lupa 10 kali. Kita dengar cerita Aisyah Bukhari terbakar sat, lepas itu sejuk sampai tak boleh nak buat apa. Kita dengar cerita pula yang jadi di Kampar tu, budak apa nama, Hartina, apa nama, anak Kamaruddin jual sate di Kampar. Terkejut sekali pula, marah sat, lepas itu sejuk balik pula. Maka orang-orang ni yang sentiasa berusaha 1001 jalan mereka cari nak tarik budak-budak agama kita suruh lingkup macam mereka. Mereka cuba nak tarik ni, cuba nak tarik. Mereka tidak pernah leka. Mereka tidak pernah ralih. Mereka tidak pernah lalai. Mereka fund kuat, duit banyak. Mereka boleh buat buku. Mereka boleh cetak buku. Tenaga kerja mereka banyak. Mereka boleh bagi upah kepada orang buat kerja nak edar buku mereka. Mereka mempunyai segala macam kelebihan berbanding dengan kita. Tapi kita orang Islam habis masa dengan bergaduh, habis masa dengan duduk saja, habis masa tidak buat kerja apa. Ustaz sama ustaz bercakap. Ni yang berlaku dalam masyarakat Islam. Hang nak buat kerja Islam, aku nak buat kerja Islam. Hang cakap aku serendeh hang. Hang sigung aku tembi hang. Sampai bila? Sampai bila nak berlaku benda ni? Islam nak pergi ke mana? Kita mempunyai agenda yang lebih besar untuk kita buat daripada agenda-agenda yang tidak berguna yang kita duk buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat inilah yang nak ditekankan oleh agama kita. Yang inilah yang Islam nak tekankan. Maka dia bagi tahu di sini di antara cara. Ini salah satu daripada cara. Bukanlah ini satu-satunya cara. Ini salah satu daripada cara untuk memastikan iman tidak tanggal daripada diri orang Islam. Tidak tanggal iman daripada diri orang yang sudah beriman dengan Allah. Buat. Hak kita jumpa, buat. Terus ada petikai banyak-banyak. Dengar kata, oh ada benda ni, ayat kursi dengan 2 ayat akhir daripada suratul Baqarah. Kalau baca, ulama kata berdasarkan kepada sandaran nas-nas yang tertentu, kalau baca, dia boleh menjaga diri kita daripada tanggal iman. Buat. Pasal apa? Pasal benda ni kok mana pun ayat Quran, kok mana pun dapat pahala. Kita baca ayat kursi, kita baca 2 ayat akhir daripada suratul Baqarah, kita baca tu sudah dapat pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiganya 2 ayat akhir daripada suratul Baqarah itu diturunkan daripada jumlah suratannya di Lauh Mahfuz. Akan jadi 2 ayat itu khatam bagi suratul Baqarah. Ayat tu dia jadi ayat penutup kepada suratul Baqarah. Dan siapa yang membacanya tidak hampir akan dia oleh syaitan. Itu dia. Bila baca, syaitan tak main dekat. Tuan-tuan, Quran ini kalau baca syaitan tak main. Rumah yang di dalamnya diisi dengan sembahyang sunat, yang di dalamnya diisi dengan baca Quran, yang di dalamnya diisi dengan zikir, yang di dalamnya diisi dengan benda-benda yang disuruh oleh agama, syaitan tidak masuk. Rumah
yang tidak dijadikan kubur, rumah yang dijadikan betul-betul rumah orang hidup, rumah yang macam ni, syaitan tidak hampir. Kalau dah kita tahu macam tu, serikan rumah kita dengan benda-benda ni. Setidak-tidaknya, saya pesan diri saya dan saya pesan muslimin dan muslimat semua, setidak-tidaknya sebelum tidur sembahyang sunat witir dulu. Setidak-tidaknya 1 rakaat. Habis punya balok, habis punya segan, habis punya tak buat, ambil ayat sembahyang, witir 1 rakaat. Bagi salam, tidur. Setidak-tidaknya supaya rumah kita tidak jadi kubur. Sebaik-baiknya disertai juga dengan sembahyang sunat, dengan baca Quran dan dengan zikir, dan di dalam rumah kita biarlah selalu duk dengar bunyi ayat Quran. Dalam rumah tu biar selalu duk dengar bunyi ayat Quran. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dia kepada kita semua. Begitu. Demikianlah tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Anzala minhu ayataini khatama bihima surat Al-Baqarah wa la yuqra'ani fi dari 3 layalin fayaqrabuha syaitan. Telah diriwayatkan, telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala daripada jumlah surah yang ditulis di atas Lauh Mahfuz itu akan 2 ayat yang telah dijadikannya oleh Tuhannya penyudah kepada suratul Baqarah. Dan tiada dibaca akan 2 ayat ini di dalam rumah ataupun dalam masjid ataupun dalam surau ataupun lainnya 3 malam, maka dihampir akan rumah itu oleh syaitan. Yakni tidak sekali-kali dihampir akan dia oleh syaitan, apatah lagi jauh ia daripada masuknya. Kalau dalam masjid, kalau dalam surau, kalau dalam rumah, dia kata yang dibaca di dalam masjid, dalam surau, dalam rumah itu ayat kursi dan 2 ayat akhir daripada suratul Baqarah. Syaitan tidak masuk ke dalam rumah, ke dalam masjid, ke dalam surau itu. Dia kata. Ini tuan-tuan. Daripada kita duk gantung gambar rimau, gambar lukisan biji mata jegir terbeliak, lukisan abstrak dan sebagainya, lebih baik gantung ayat kursi di rumah. Sekurang-kurangnya bila kita duduk tengok ayat kursi itu, teringat nak baca. Sekurang-kurangnya. Bukan tujuan gantung ayat-ayat tu tujuan-tujuan lain. Tak, tujuan dia apa? Nak peringat kita. Nak peringat kita bila kita duduk tu tengok ayat kursi, teringat kita mengaji di Masjid Seberang Jaya. Sambil duduk-duduk tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca sekali. Sambil duduk-duduk berkali tengok ada pula gantung khat, Qul a'udzu bi rabbin nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Gantung tu tujuan bukan tujuan nak hias dinding saja, tapi tujuan nak peringat kita. Kita bila kita tengok benda tu kita teringat. Bila kita tengok kereta teringat tak basuh lagi. Macam itulah juga bila kita tengok ayat kursi teringat tak baca lagi. Ini tengok kereta yang teringat tak basuh lagi, tengok ayat kursi, biar kursi juga dia tak baca pun. Yang ni silap kita. Jadi tuan-tuan, benda ni biar dia ada kaitan dengan kita. Biar ada kaitan dengan kita benda-benda ni semua. Baik, dia kata-kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi gharib. Masalah, 2 ayat akhir suratul Baqarah itu mengapa ditentukan suruh baca pada malam hari? Sebagaimana dalam hadis yang tersebut tadi. Tak pasal apa yang dalam hadis tadi, Nabi SAW dia kata, wala yuqra'ani fi dari 3 layalin. 3 layalin, 3 malam. Pasal apa yang sebut malam tu? Pasal apa tak sebut siang? Itu maksud dia. Baik, kenapa disebut malam? Kata dia ada tersebut dalam kitab Misbahuz Zalam. Ditentukan suruh baca pada malam hari dalam hadis itu. Kerana pada malam hari itu banyak syaitan dan jin berselera. Lihat. Pasal apa yang Nabi suruh baca malam? Pasal apa? Pasal malam ni syaitan banyak. Tu, pergi dekat taman belakang tu lagi banyak setan duduk tongkong. Tapi setan-setan tu semua kalau kena tangkap, lepas tu dia menikah masuk muka depan seorang abang tak apa. Pasal setan ni dah menikah. Ada orang kata lagu tu. Bukan? Setan banyak waktu malam ni. Waktu siang tak ada di taman tu. Kalau ada pun tak ramai macam malam ni. Malam setan banyak. Maka dengan kerana sesuai dengan sifat malam, setan keluar banyak, maka Nabi SAW suruh kita baca ayat ni waktu malam. Itu cerita dia.
Bukanlah maknanya jangan baca pada waktu siang. Jangan duk silap faham. Kata, siang tak boleh baca. Hadis suruh baca malam ada. Yang ni dia panggil salah faham terhadap hadis. Walaupun Nabi kata dalam hadis tu baca waktu malam, tidaklah bermakna larang baca siang. Tetapi Nabi suruh baca malam kerana malam syaitan lebih banyak daripada siang. Tetapi kita bacalah siang dan malam. Itu cerita dia. Baik, dia kata, man qara'ahuma thalatha marratin sabahan hufiza min asy-syaitan jami'an nahar aw masa'an hufiza jami'al lail. Maksudnya, siapa yang baca kedua-duanya 3 kali pada pagi hari, nescaya terpelihara ia daripada syaitan. Itu dia. Kata Nabi SAW lagi, siapa yang baca akan 2 ayat akhir suratul Baqarah itu 3 kali pada pagi hari, baca waktu siang, maka dia terpelihara daripada syaitan pada waktu siang itu. Dan juga pada semua siangnya, seluruh siang itu dia selamat daripada syaitan. Dan dia kata kalau dibaca keduanya 3 kali pada petang hari, nescaya terpelihara ia daripada syaitan itu, yakni semua malamnya, yakni seluruh malam itu dia selamat daripada gangguan syaitan. Begitu. Maka jika berlaku was-was kemudian daripada membacanya, maka iaitu daripada dirinya sendiri. Itu dia. Kalau dia dah baca dah, waktu pagi dah baca dah amanar rasulu bima unzila ilaik ni, baca dah sampai habis, dah baca dah, tapi dia duk main replah juga, dia duk main wah-wah juga, nak buat tak buat, nak buat tak buat, benda dosa ni dia duk wah-wah. Aku nak pi tak tahu, aku nak pi tak tahu, nak pi mana, nak pi buat maksiat, aku nak pi tak tahu, aku nak pi. Dia duk main juga wah-wah nak pi tak pi. Sedangkan Nabi kata barang siapa yang membaca 3 kali 2 ayat akhir daripada suratul Baqarah ini, dia ulang baca 3 kali, dia selamat sepanjang siang tu. Tapi dia ni, dia dah baca 3 kali dah, tapi duk wah-wah nak pi tak pi lagi. Dia kata apa? Was-was itu dia kata adalah berpunca daripada dirinya sendiri, bukanlah daripada syaitan, ataupun kerana tiada benar niatnya. Dia. Kalau duk main juga wah-wah, ini bukan salah ayat tu dah, tapi ini salah diri sendiri. Memang dia tu sebenarnya syaitan dah. Bukan kata syaitan ni tak main kan dia. Tak. Dia tu sebenarnya syaitan dah. Dengan kerana tu baca tak jadi apa ke dia. Macam kita duk baca hadis Nabi SAW kata bulan puasa Allah Subhanahu Wa Taala berkah tambah habis segala jin iblis syaitan apa semua. Tapi ada orang tak puasa. Macam mana ni yang syekh ni tak puasa? Sedangkan kata syaitan iblis semua kena tambah habis. Hak kena tambah tu syaitan iblis. Ni hak manusia, tapi rupa manusia, tapi sebenarnya syaitan ni, dia ni tak kena tambah, dia tak puasa. Tu cerita dia. Demikianlah juga dengan apa yang kita baca pada hadis ni. Nabi kata siapa yang baca 2 ayat akhir suratul Baqarah, dia selamat sepanjang siang. Siapa yang baca 2 ayat akhir suratul Baqarah 3 kali pada sebelah petang, dia selamat sepanjang malam. Tapi siapa yang lepas baca, dia duk main kacau juga lagi dengan syaitan, dia tu nampak gaya nak jadi syaitan lah. Begitu. Baik. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi surati Ali Imran. Iaitu bab yang datang pada menyatakan membaca surah Ali Imran. Ketahuilah saudaraku, adalah surah Ali Imran itu nama bagi satu surah dalam Quran. Dan ialah surah yang kedua kemudian daripada suratul Baqarah. Maka surah ini ada mempunyai kelebihannya, iaitu siapa yang belajar serta ingat, hafaz akan dia dan mengamalkan dia, maka dapatlah balasan yang besar daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadilah surah Ali Imran itu pada masa di akhirat esok berjalan di depan dia bersama-sama dengan suratul Baqarah, melayang seperti mana awan ataupun teduhnya ataupun payungan sebagaimana juara berjalan di hadapan tuannya, mempertahankan apa-apa bahaya api neraka yang mau datang kepada tuannya. Itu dia. Ni yang dikatakan surah Ali Imran ini. Siapa hafal surah Ali Imran, nak elok lagi dia kata hafal suratul Baqarah dengan surah Ali Imran. Dia hafal dua-dua surah ini. Di hari akhirat esok, waktu duduk berjalan di padang mahsyar itu, akan berjalan di depan dia 2 surah yang dia hafal, yang dia amalkan ni. Suratul Baqarah dengan surah Ali Imran duduk jalan di depan dia. Dan mereka ni menjadi rider dia. Dan mereka ni menjadi penepih kepada segala kemungkinan, segala bahaya yang mungkin mengenai dia.
Kalau mai percikkan api neraka, maka suratul Baqarah dan surah Ali Imran akan menepis percikkan api neraka ni. Daripada kena orang yang hafal dua surah ini, hafal serta mengamalkan isi kandungan. Itu dia nak beritahunya. Baik. Kata dia demikianlah kata ulama seperti tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti al-Qur'an wa ahluhu alladhina ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa alu Imran. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkhabarkan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia. Katanya datang Quran serta ahlinya, yakni orang-orang yang belajar dan menghafaznya, yang beramal mereka itu akan dia di dalam dunia ini, mendahului akan ahli-ahli Quran itu oleh suratul Baqarah dan surah Ali Imran. Yakni dua surah itu berjalan di hadapan dengan melayang rupanya sebagai menjadi juara. Kedua-duanya macam naungan ataupun payungan yang mempertahankan tuannya daripada musuhnya, yakni api neraka. Itu dia. Tuan-tuan, orang hafal Quran ini mulia, tuan-tuan. Nah, orang yang hafal Quran ini mulia. Kita tak boleh marah orang hafal Quran ini. Tak boleh marah. Kita tak setuju ke dia, kita tak berkenan ke dia, kita apa ke dia pun kita tak boleh marah dia. Pergi marah dia kerana dia pergi baca doa sokan apa kan? Orang duk marah tak boleh, tak boleh. Pasal apa? Kok mana pun tang tu dia baik pada kita. Dia hafal 30 juzuk Quran. Kita tak tahu cerita di sebalik yang dia baca tu, kita tak tahu. Nah, kita tak tahu cerita di sebalik yang dia baca tu. Kok mana pun dia dengan kita dia lebih pasal dia hafal 30 juzuk Quran. Hafal suratul Baqarah dengan surah Ali Imran sahaja pun dah cukup baik dah ni hadis yang kita duk baca. Baru hafal suratul Baqarah dengan Ali Imran sahaja. Dua surah sahaja dah cukup baik di sisi Allah. Ini kan pula hafal 30 juzuk Quran. Orang hafal Quran ni tuan-tuan tiap-tiap hari. Mulut dia baca Quran. Tiap-tiap hari. Bawa kereta baca Quran. Duduk di pejabat baca Quran. Maka orang yang boleh hafal Quran dan ingat 30 juzuk Quran, tuan-tuan, kita kalau jumpa dia salam kena peluk dia sekali. Kena peluk dia sekali. Dalam diri dia ada keberkatan. Tuan tengok hari Jumaat, minggu lepas tu. Apa nama ujian tahfiz Al-Quran di negeri Pahang Darul Makmur. Salah seorang daripada peserta yang ambil bahagian hafal 30 juzuk Quran ni, satu orang perempuan, tua dah. Buta pula mata dia. Hari Jumaat lepas. Satu orang perempuan buta, tua pula lagi. Asal orang Kelantan. Dia ambil bahagian test untuk hafal 30 juzuk Quran. Bila orang yang duk semak bacaan ni baca dia sambung, baca dia sambung, baca dia sambung, 4 kali dia boleh sambung. Subhanallah. Saya telefon dekat Ustaz Firdaus Masjid Negara ni. Telefon ke dia. Saya kata ni, nak tanya hantar ni. Tu hak baru keluar TV tadi ni yang baca Quran, orang perempuan tua yang mata buta tu. Hak di Pahang, hak hantar pergi jadi hakim ni. Berapa umur perempuan ni? Oh, dia kata yang orang Kelantan juga. Kata yang tu umur 60 lebih dah. Umur 60 lebih dah. Pergi daftar nama masuk Ma'had Tahfiz. Hafal 30 juzuk Quran. Mata tengok tak nampak lembaran Quran ni. Hati dia nampak. Mata dia tak boleh tengok ni. Mashaf Quran tu ada tu. Mata dia tengok tak nampak. Tapi hati dia nampak. Kita mata ni tengok nampak. Hati buta. Kita ni mata tengok nampak, hati buta. Balok suruh. Quran ni tak boleh hafal. Terai hafal. 5 baris saja dalam Quran tu dia tak ingat. Daripada pagi duk terai hafal sampai satu malam. Tak ingat lagi 5 baris ni. Punya serabutnya perut kita ni. Maka kita tidak boleh ingat Quran.
Tiba-tiba kita nak hidup pernah orang yang macam tu. Orang yang Allah buka hati dia, Allah bagi dia ingat 30 juzuk Quran, tiba-tiba kita pergi nak downgrade dia. Kita pergi nak hina dia. Kita pergi duk kata macam-macam kat dia. Siapa kita ni? Tuan-tuan, orang yang baik-baik, dia melihat orang, dia rasa dia lebih teruk daripada orang yang dia tengok. Tu orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik ni, dia tengok manusia ni, dia kata orang tu lebih baik pada dia. Walaupun kawan tu nampak teruk, tapi dia tengok, dia kata kawan tu lebih baik pada dia. Pasal apa? Dia kata mungkin kawan tu minum arak pasal dia jahil. Dia kata. Tapi aku ni berilmu, tapi aku masih lagi buat benda yang Tuhan tak bagi buat, sedangkan aku tak. Dia baca aku tu. Bukanlah bermakna dia nak biar kawan tu minum arak. Dia tahu perbuatan minum arak tu tak betul. Tapi dia tidak menghina kawan tu. Dia cuma kata perbuatan hang minum arak tu tak betul. Dia mendekati kawan tu dengan penuh kasih sayang. Dia bagi tahu dekat kawan tu, hang minum arak ni salah. Tuan-tuan percaya tak dalam masyarakat kita ramai orang macam tu. Semayang pun tak tahu. Kita duduk kata dia sampai tak pernah nampak main masjid. Kita duduk kata ke dia, pernahkah kita pi dekat dia, kita tanya dia, hang betul-betul tak main sembahyang pasal apa? Rupa-rupanya dia dah umur 65, tapi dia tak reti sembahyang. Macam mana dia nak main masjid? Dia tak reti sembahyang. Dia nak main tu, dia duduk tahu dia tak reti nak main. Macam mana orang yang tak reti sembahyang banyak, orang suruh tolak naik atas masjid, suruh sembahyang banyak. Dia boleh pengsan dalam masjid. Dia duduk semayang selalu dah. Cuma semayang banyak dia tak reti. Ada tuan-tuan. Ada. Dia tak pernah semayang banyak. Tiba-tiba orang tolak suruh jadi tok imam semayang banyak. Dia nak duduk tang mana pun dia tak tahu. Dia nak duduk tang kepala ke, tang pinggang ke, tang kaki ke, duduk iya. Pitam di tepi kandar. Dia tak reti. Tahu yang sepatutnya nak kena jadi imam tu tak main. Tak main orang duduk tunggu-tunggu. Orang tengok dia nampak kemas sikit tolak. Tolak jadi pasal. Nak duduk tang mana ni, duduk tang mana, duduk tunjuk, orang tak tunjuk, tang mana nak duduk, rebah pergi tuan-tuan. Tak reti tuan-tuan. Tadi di sekolah kawan duk cerita, jadi di surau kampung dia. Kau belah kita kot ni, kawasan kita kot ni. Allah, dia kata jadi di surau kami ustaz. Sebelum ni duk dengar baca kitab, dengar tuan guru, ustaz-ustaz duk buat contoh. Kita bila buat contoh ni beda nak gelak ya, kita tak percaya, takkan kau ada sampai macam tu punya jadi. Jadi tengok dia kata jadi kampung mana dia kata. Kita jadi macam mana? Jadi imam semayang, terlupa ayat dia baca, terlupa. Di makmum belakang ni pakat tu sambung baca lah. Sambung dia duk pasang telinga duk dengar. Dia sambung tak betul juga. Makmum sebut lagi duk pasang telinga dengar. Sambung baca tak betul juga. Orang baca lagi, sambung baca tak. Dia kata. Benar ni dia yang kata apa? Dia cara kadang-kadang tu kan macam orang ambil benda balik main kat kita terus sambut. Bukan fikir dulu, dia balik benda aku kena sambut. Tak ada fikir dah, dia balik main sambut. Sambut bara api. Macam tu lah ni pun. Jadi mula tu duk bang pasang telinga dengar. Pasang tu 3 kali, gamak kali ketiga tegur tak apa dak kebaik kot. Kata pula apa pula. Cerita di sekolah tadi. Sambil duk minum di kantin tu dia cerita, dia kata Zat. Bila jadi itu kita pun dia dah tengah sembahyang senyum. Senyum tak apa kot Ustaz nak kata. Pasal senyum tak peringat. Lalu Ustaz dah buat contoh takkan ada semua kot. Jadi semua dia kata. Jadi depan kita pula. Yang nak buat pasal benar ni dia nak jadi. Dia bukan soal dia tak ada ilmu, tapi benda tu bila jadi grup kata depan kita tak ada cari punca tak jumpa. Guna buat lagu mana tu jadi lagu ni. Ini kita tak mahu. Dah. Jadi kita ni dalam menghadapi masyarakat kita ada Allah ni kita tak tahu sebenar-benar setiap orang ni apa masalah dia. Kita tak tahu. Tahkah dia jahil tentang agama ni, dia tak tahu semua. Semayang tak reti, apa semua pun tak reti. Jadi kalaulah sekiranya ada satu kumpulan boleh pi. Saya dengar cerita di Sungai Petani tuan-tuan. Taman Sejati. Sungai Petani dekat Paksen, Sungai Petani itu dia taman sejati situ. Satu sahabat kita duduk di Taman Sejati, dia kata Ustaz, Alhamdulillah. Dia kata kami di Taman Sejati Sungai Petani hari ni Alhamdulillah. Setakat ni, dia kata setakat ni lah Ustaz, nak bercakap lebih-lebih tak berani. Setakat hari ni, dia kata kalau nak tengok budak jantan, budak perempuan couple ni, jenis naik motor 2 orang, duduk sembang depan rumah 2 orang ke apa ke, tak ada Ustaz. Dia kata, tak ada. Dia kata. Pasal apa? Dia kata surau Taman Sejati ni. Surau Taman Sejati ni kami ada pasukan berani mati. Kami ada rondaan.
Kami keluar dengan motor, sekali sampai 7-8 biji motor, pusing semua lorong. Kalau ada hak jenis macam ni, duduk dalam gelap, duduk sembang, nyonyek-nyonyek 2 orang, kami nanti pakai berhenti ramai-ramai. Nanti tanya, ni sembang cerita apa? Ada pasal apa? Tanya 2 soalan tu, sejuk sampai kaki dah. Sejuk sampai kaki dah, nak buh switch motor tu pun dah jolok, tak kena lubang dah. 2 kali aja baru tanya. Kalau nak buat tuan-tuan, kita boleh buat, tapi kita tak buat. Kami buat ronda, Ustaz. Dia kata, bukan kata lepas sembahyang Isya aja ronda. Saat lagi pukul 11, pukul 12. Kemudian sama-sama jiran ni kalau nampak depan rumah dia berlaku benda ni, telefon. Telefon. Okey, pukul berapa kita nak keluar? Keluar. Walaupun pukul 1 pagi. Telefon, orang ni keluar satu motor, kau ni keluar satu motor, pakat rembar api. Oh, kata cabut. Tak berani. Dia kata, tak berani. Kawan cerita ni pun dia kata apa? Bukan. Kau ni keluar satu motor, pakat rembar api. Oh, kata cabut. Tak berani. Tak berani. Kawan cerita ni pun dia kata apa? Bukanlah makna kita ni baik sangat, Ustaz. Kita pun dulu muda juga. Dia kata, tapi buat macam mana zaman kita muda dulu tak ada siapa tegur. Dia kata, kita pun biasa buat kerja dulu tu. Dia kata, tapi zaman kita buat dulu tak ada siapa tegur. Habis dah lah ni, kalau sekiranya budak muda lah ni buat, takkan kita nak kata Allah mereka dah buat lagu apa dulu biar pergi. Tak boleh, dia kata. Dulu tak ada orang nak tegur kita, lah kita kena tegur mereka. Jom, dia kata, pergi. Cantik lah, kita boleh dengar lagu tu cantik. Tapi berapa biji taman yang ada dalam negeri kita ni yang boleh buat lagu tu? Ada banyaknya kita telefon kata, jom kita pergi sekali. Tak apalah, ajak mereka lain lah, saya mana ni ada hal. Jadi, rasa tanggungjawab untuk menyumbang kepada Islam tu tak ada. Rasa tanggungjawab untuk sumbang kepada Islam tu tak ada. Ajak orang tak mau, ajak aku tak mau, ajak orang tak mau, ajak orang ni tak mau. Maka akhirnya, maksiat jadi depan mata. Ini cerita dari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi inilah apa yang agama kita nak bagi tahu kat kita. Kita kena buat benda-benda macam ni. Baik, dia kata membaca surah Ali Imran itu beroleh balasan besar bagi orang yang mengamalkan dia. Seperti yang dikatakan di atas tadi. Maka balasan yang besar itu telah diberi misal oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Qala Nawas wa daraba lahum Rasulullah SAW salasata amsalin ma nasituhunna ba'du. Maksudnya kata Nawas, dan telah memberi misal bagi suratul Baqarah dan surah Ali Imran itu oleh Nabi SAW dengan 3 misal yang tiada aku lupa akan dia kemudian daripada telah diberinya tahu kepada aku. Qala ta'tiyani ka'annahuma ghayabatani wa bainahuma syaraqun. Sabdanya datang suratul Baqarah dan surah Ali Imran itu seolah-olah keduanya itu 2 naungan di atas kepala, melayang di hadapan orang yang mengamalkan ayat itu, dan antara kedua naungan itu lompang cahaya yang menceraikan ataupun membezakan antara keduanya itu. Itu dia. Nabi SAW cerita orang yang hafal 2 surah ni, suratul Baqarah dengan surah Ali Imran, di hari akhirat esok kata Nabi SAW akan mai satu naungan atas kepala dia. Tuan-tuan pernah dengar hadis tentang padang mahsyar. Matahari duduk kadar 1 mil atas kepala. Matahari duduk kadar 1 mil atas kepala manusia. Dan manusia ini dengan masing-masing amalan, masing-masing azab Tuhan bagi. Ada manusia yang peluh sampai buku lali, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai ke ujung telinga, ada yang dah hapus dalam ayam peluh dia sendiri. Ayam peluh itu sudah menjadi azab. Di atas kepala pula lagi satu azab. Apa dia? Matahari. Duk kadar 1 mil di atas kepala. Cengkai duk atas kepala tu. Tiba-tiba manusia yang hafal suratul Baqarah dengan hafal surah Ali Imran, tiba-tiba Allah hantar mai 2 surah ni menjadi naungan di atas kepala dia. Sehingga akan teduh dia di padang mahsyar di ketika orang lain panas. Tuan-tuan, kita kalau boleh lah, kalau boleh ada seorang anak hafal Quran cukup lah. Kalau boleh seorang cukup lah. Seorang. Susah tuan-tuan. Nak dapat seorang dalam keluarga boleh hafal Quran ni susah. Ramai ibu bapa yang berminat. Hantar anak pergi tak boleh jadi. Tak boleh, bukan semua orang boleh. Hantar pergi tak boleh jadi. Cuba tuan-tuan sembang dengan guru-guru yang duk mengajar hafaz Quran.
Mereka duk terima satu-satu intake kemasukan budak untuk hafaz Quran. Kadang-kadang 100 orang masuk. Keluar sampai 50 orang. Tinggal 50 saja. Hak 50 lagi bukan tak mau, tapi tak boleh. Tak tahu pasal apa. Allah tak izin nak tak boleh. Terai hafaz. 1 surah boleh, 2 surah boleh, 3 surah boleh. 1 juzuk boleh, 2 juzuk boleh, 3 juzuk boleh. Sampai 6 juzuk dia dah rasa macam nak terbakar. Dia rasa tak boleh pergi dah. Gagah lagi 7 masuk 8 juzuk, dia duk main dah. Dia lupa juzuk 1, juzuk 2, dia mula duk lupa. Tambah juzuk 9, juzuk 3, juzuk 4 pula dia jadi macam tu. Ada yang jadi macam tu. Ada yang dia tak lupa tapi dia gagah sampai juzuk 7, main juzuk 8, dia main sakit kepala, dia main migraine, dia main macam-macam. Tak semua orang boleh tuan-tuan. Tak semua orang boleh. Mana-mana orang yang Allah izin boleh 30 juzuk, makna dia bersih. Makna itu tanda dia bersih. Maka Quran boleh masuk dalam hati dia, duduk dalam hati dia. Itu makna dia bersih. Kalau selepas daripada dia ingat 30 juzuk tu, dia buat benda tak elok, Allah bagi lupa. Allah bagi lupa. Ada, bukan tak ada. Kes-kes yang macam ni ada. Daripada Malaysia pergi India. Pergi India, ambil hafaz Quran di India. 30 juzuk dapat title Al-Hafiz. Daripada India, pergi Mesir pula. Sambung belajar di Universiti Al-Azhar pula. Buat usuluddin, buat apa pula di Al-Azhar University. Duduk di sana, ambil habis ijazah, balik mai. Balik mai dia buat kerja merapu. Ada dah kes di Malaysia kita ni macam tu. Masa duduk di Mesir tu dia dah start dah. Dia pergi ke Mesir tu dengan 30 juzuk duduk dalam dada dah. Dia sampai di sana dia dah start dah. Dia pergi duduk buat latah, main bola pakai seluar pendek. Ini kes yang kita jumpa daripada kawan-kawan kita juga sini. Dia duduk di Mesir, masa duduk belajar di Al-Azhar tu dia duduk buat latah dah. Dia pakai seluar pendek dan sebagainya. Masa tu kau duduk lupa dah. Balik mai ke Malaysia ni, lupa habis. Quran ni lupa habis. Macam mana dia tak pernah hafal sebelum ni. Dia tu jadi macam orang yang tidak pernah hafal sebelum ni. Saya biasa bersembang dengan sahabat ni hak lupa ni. Saya tanya dia, kalau hantar lagi sekali pula ulang hafal, senang lagi ko? Oh, dia kata lagi susah. Lah ni dia kata nak ambil 1 juzuk tu merasa tak boleh pergi dah. Walhal lah ni dah tinggal dah. Dah tinggal dah selok-selok pendek main bola dah tinggal dah balik main ni jadi elok balik dah. Tak boleh ingat dah. Pasal apa? Seolah-olah dia sudah mengkhianati ayat tu. Dia sendiri kata. Mungkin Tuhan tak bagi dah dia ingat ni pasal apa? Pasal dia kata mungkin kerana dia dianggap oleh Allah sebagai dah mengkhianati ayat dia. Pasal dia dah bagi kita peluang sekali untuk ingat 30 juzuk. Tiba-tiba kita buat benda yang menyebabkan hilang Quran tu daripada dada kita. Kita dah khianat kepada ayat Quran. Nak hafal pula dia tak main dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Susah tuan-tuan. Jadi orang yang boleh hafal suratul Baqarah dengan Ali Imran ini, Allah bagi naungan di atas kepala dia. Kemudian kata dia, au ka'annahuma ghamamatani saudawani. Ataupun seolah-olah kedua surah itu teduh awan yang hitam melayang di hadapannya. Tadi melayang atas kepala, ni mungkin dia melayang di depan, dia menjadi perisai yang menghalang percikan api neraka. Ataupun kata dia, au ka'annahuma zillatun min tayrin sawaqun yujadilani an sahibihima. Maksudnya, ataupun seolah-olah keduanya itu payung ataupun teduhan daripada sayap-sayap burung yang berbaris-barisan melawan keduanya itu bagi mempertahankan apa bahaya yang datang kepada tuannya dengan keduanya ayat itu. Baik, kata At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib daripada ini wajah. Dan pada ini bab ada riwayat daripada Buraidah bin Abi Umamah. Dan bermula makna ini hadis di sisi ahli ilmi bahawasanya mendatang ia akan pahala bacaan. Demikianlah mentafsir oleh setengah daripada ahli ilmi akan ini hadis. Dan bermula barang yang menyerupai ini daripada hadis-hadis bahawasanya diberikannya pahala bacaan Quran. Maka pada hadis An-Nawas daripada Nabi SAW menunjukkan atas yang ditafsirkan oleh ulama itu kerana sabda Nabi SAW dan ahlinya yang beramal mereka itu dengan dia di dalam dunia. Maka pada ini menunjukkan bahawasanya diberi akan pahala amal itu. Ini ulama kata. Sama ada dia hafal sahaja Suratul Baqarah dengan surah Ali Imran, ataupun dia hafal serta mengamalkannya sekali. Tak kira mana-mana satu, Allah janjikan pahala untuk dia. Allah janjikan pahala untuk dia. Dia hafal sahaja pun, benda tu ingat saja dalam diri dia, sudah cukup untuk dia. Macam orang tua-tua kampung kita dulu. Tok guru ada mengajar Quran kampung dulu. Kita dulu duduk mengaji ke dia.
Kan, hak jenis alif dati A, alif bawah I, alif dakpan U. Dulu punya. Banyak tu yang ingat ayat Quran tu, buat ni. Banyak, jangan buat pasal dengan dia ni. Kita duduk baca kat dia tu, kita duduk baca tu, dia bukan tengok masalah Quran, kita duduk baca tu, dia duduk dengar saja. Kita salah, dia boleh putus. Maknanya dia ingat banyak dalam kepala dia. Tapi dia bukan tahu bahasa Arab, dia tak tahu makna. Kita baca tak betul, dia boleh perbetul. Tapi makna ayat kita duduk baca tu, dia tak tahu. Orang macam ni pun dia kata, pahala ada di sisi Allah. Apatah lagi orang yang baca, dia tahu makna dan dia mengamalkan pula isi kandungan ayat itu. Lebih besar makna diberi Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Hak nak jadi dosa ni apa? Orang yang hafal ayat-ayat yang tertentu, kemudian dia mengingkari ayat itu. Dan dia menggunakan ayat itu untuk diputar belitkan, untuk mengelirukan orang dan sebagainya. Ayat ni salah. Orang ni akan dilaknat oleh Quran yang dia baca, dilaknat oleh Quran yang dia hafal itu. Quran itu nanti akan melaknat dia. Banyak tuan-tuan hari ini. Sebab kita pun pening kadang-kadang. Baca Quran. Dia ni tafsir lagu ni, dia ni tafsir lagu ni. Hak mana satu betul? Hak mana satu betul? Satu orang kata, tidak boleh berpecah belah. Pasal apa? Pasal dalam Quran kata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dia pergi tekankan, wa la tafarraqu saja. Islam tak bagi kita berpecah belah. Sedangkan dalam Quran Allah start ayat tu dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah semua sekali. Buka dalam tafsir yang kata tali Allah ni apa? Dia kata tali Allah ni Quran. Allah suruh kita ni berpegang dengan Quran, jangan berpecah daripada Quran tu. Tapi hari ni ada orang dia mai baca Quran tu juga kat kita, tapi dia pi hurai tang wala tafarraqu, jangan duk pecah belah. Dia duk tekan tang tu saja. Dia tinggal tang suruh berpegang teguh dengan Quran tadi. Ini di antara contoh-contoh orang yang menggunakan ayat Quran untuk kepentingan diri. Berdosa dia di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Quran sudah pasti akan melaknat dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak mau macam tu. Tuan-tuan, kita belajar untuk ilmu dan untuk kita amalkan ilmu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan belajar ni dengan tujuan-tujuan lain, lebih-lebih lagi dengan tujuan-tujuan keduniaan dan kebendaan dah. Minta Allah lindung kita daripada niat-niat yang tidak elok dalam soal belajar ilmu ini, dan minta Allah golong kita dalam golongan orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang kita belajar, insya-Allah. Wallahu a'lam. Lepas ini kita tengok bab ma jaa fi fadli suratil kahfi. Kita tengok pula kelebihan surah al-kahfi. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ini ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.